So kita akan sambung kita punya fizik lah. So sebelum ni kita dah belajar tentang tekanan kan. Tekanan ada 3 jenis tu. Tekanan dekat pepejar, tekanan cecair dengan tekanan dekat gas kan. So tekanan dekat pepejar tu kita guna formula F bahagi dengan A, daya bahagi dengan luas kan, force divide by A dia. Kalau sebab tekanan dekat pepejar tu senang kita nak ukur daya, senang kita nak ukur luas. Tapi bila kita nak apply tekanan dekat cecair, maka dia dah jadi sukar. Benda apa yang sukar? Sukar nak ukur luas tu. Cecair kan besar kan, dia memenuhi ruang. Maka kita kena guna cara lain lah. Masih lagi guna formula F bahagi A, cuma kita ubah bentuk F dengan A tu lah. F tu sekarang dah jadi berat air tu, berat cecair. A tu kita akan ubah dapat nanti jadi rho GH kan. Formula dia untuk tekanan cecair kita ubah nanti jadi rho GH. Hanya kita ukur kedalaman air sahaja, kedalaman cecair saja. Manakala untuk tekanan gas pun mengalami kesukaran juga. Kita susah nak ukur berat gas tu dengan kita punya luas gas tu kan, luas permukaan tu. Maka kita kena guna bantuan cecair. Maksudnya kita kena tengok tekanan atmosfera, iaitu udara dalam kawasan yang terbuka, dan kita kena tengok juga tekanan gas, udara dalam kawasan yang tertutup, dalam bekas yang tertutup. So untuk tekanan atmosfera kita guna barometer. Ada dua, aneroid dengan 14 yang besar tu, aneroid yang kecil yang boleh dibawa di mana-mana. Kalau nak ukur tekanan gas di kawasan yang tertutup ataupun bekas yang tertutup, kita guna manometer. Kita compare dua tekanan gas dengan tekanan atmosfera, siapa lagi kuat, siapa lagi besar. Kita akan measure dia punya perbezaan kedalaman tu kan dekat manometer tu, dan kita akan apply guna rho GH jugalah. So yang tu semua kita dah belajar minggu lepas. So habis dah lah, kita dah sentuh pepejar, cecair dan gas. So apa next, apa yang seterusnya? Kita kena belajar tentang prinsip fizik yang terdapat dalam tekanan ni lah, topik tekanan ni. So yang pertama adalah prinsip Pascal. Prinsip Pascal ni dia apply terhadap cecair ataupun bendalir. Bendalir tu gabungan lah, sama ada dia cecair ataupun dia gas. Dia boleh dua-dua, kita panggil bendalir, benda yang mengalir. So prinsip Pascal ni apply kepada bendalir yang tidak bergerak. Sekali kita tengok kalau bendalir tu bergerak macam mana pula. Kalau bendalir tak bergerak, kita kena guna prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalir tertutup. Okey, tekanan yang dikenakan ke atas bendalir yang tertutup. Okey, tertutup ni maksudnya tak bergerak lah. Bekas tu tertutup kan, makna boleh dia bergerak. Maka bendalir tu statik, dia tak bergerak. Maka tekanan yang dikenakan tu dia dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalir tu. So contohnya saya tunjuk gambar ni lah. Kita ada piston ni. Piston ni tukang bagi daya lah. Maksudnya dia menghasilkan tekanan. Sebab kita ada daya dan kita ada luas kan, maka dia menghasilkan tekanan. Dalam ni ada bendalir. Tak kisahlah bendalir tu apa, kita buat air lah. Air, benda yang boleh mengalir kan. Tapi dalam bekas yang tertutup, maka dia tidak bergerak air ni. Maka bila kita apply tekanan, apply pressure, maka apa yang berlaku, tekanan tu dipindahkan dalam air ni ke semua arah seragam. Seragam tu maksudnya sama banyak tekanan tu. Tekanan kita tekan dekat piston tu pun sama dialami oleh tekanan dalam bendalir ni. Maka apa yang kita akan perhatikan dekat muncung-muncung ni, kita akan nampak air tu dia terkeluar sama kuat lah, sama kata apa, pancutan dia tu sama arah. Dia punya dipancut air yang dipancut tu sama, bukan sama arah, sama panjang. Jarak dia tu sama panjang, dan kita tengok dia punya tekanan dia pun sama untuk setiap arah, untuk semua arah ni. Maka ni nama dia prinsip Pascal. So
So yang tu je, dia apply dekat tempat yang tertutup, bendalur di dalam bekas lah. Kita kata tertutup ni maksudnya bekas, maksudnya bendalur tu tak boleh bergerak. Maka tekanan tu terpaksa didistributekan, dibahagikan, bukan dibahagikan, orang kata apa, disebarkan secara sama rata lah ke semua arah. So apa kegunaan prinsip Pascal ni? Dia digunakan dalam sistem hidrolik. Sistem hidrolik, hydro ni maksudnya liquid lah, air. Lik ni maksudnya kerja ni dilakukan oleh liquid sebagai satu sistem pengganda daya. Maksudnya daya yang kita apply tu kecil je, tapi dia akan buat keluar daya yang lagi besar. Maka kita panggil pengganda daya, sistem hidrolik. So sistem hidrolik ialah sistem yang menggunakan cecair untuk memindahkan tekanan dan menggandakan daya. Memindahkan tekanan ni prinsip Pascal lah tadi. Maksudnya dekat kawasan, bekas yang tertutup, dan hasilnya dia akan menggandakan daya. So tengok kat sini kita guna dua term yang berbeza, satu tekanan, satu daya. Tekanan sama, daya yang berbeza. So kita tengok gambar rajah ni, yang ni adalah sistem hidrolik yang ringkas. So dekat sini kita panggil input, dekat sini kita panggil output. So kita tengok, kita apply ni piston, kita apply force kan daya yang pertama, dan daya tu dikenakan terhadap luas kan, luas yang pertama, luas input tu. Maka apa yang akan berlaku, dia menghasilkan tekanan. So tekanan ni pun dihasilkan, dialami oleh cecair hidrolik ni. Selalu kita guna minyak hidrolik lah, dia bukan setakat air saja, dia minyak, sejenis minyak lah. Minyak hidrolik kita panggil, minyak hidrolik. Dia ada banyak-banyak jenis lah, untuk kita ni just sebut minyak hidrolik ataupun cecair hidrolik pun dah okey lah. So apa yang berlaku ni semua kawasan yang tertutup kan, maka cecair ni tak boleh nak bergerak. Apa yang akan berlaku, tekanan yang kita duk apply tadi dekat kawasan input ni, dekat piston input, dia menyebabkan cecair hidrolik ni mengalami tekanan, dan tekanan tu disebarkan, dipindahkan secara seragam semua arah. So semua ni mengalami tekanan kan, semua ni mengalami tekanan yang sama. Maka bekas ni kita tak boleh buat daripada plastik ke apa, kita kena buat bekas yang tahan lasak lah, sebab dia mengalami tekanan. Cecair ni kita tak maulah kita nampak nanti bekas ni dia mengembang ke apa kan, tak mau. So kita akan buat bekas ni tahan lasak, tahan kuat lah. So apa yang akan berlaku bila semua ni kuat, bekas dia kuat, maka tekanan tu dia bergerak, dipindahkan sampai dekat tempat ni, dekat output ni. Maka tekanan tu, tekanan yang sama jugalah dekat yang first tadi kan. Maka tekanan tu sekarang dah melalui luas yang baru. Tadi luas yang kecil, sekarang luas yang besar. Maka dia bertukar menjadi daya pula. Maka daya yang dihasilkan dia juga adalah daya yang besar. So ni arrow yang saya lukis ni salah, arrow dia kena ke atas. Sebab kita push ke bawah, maka arrow yang sebelah sini, daya ni akan menyebabkan piston ni naik ke atas. Daya dia lagi besar daripada daya yang asal. So kita kena buat formula sedikit lah supaya kita faham benda ni macam mana. So formula dia macam ni. Tekanan dekat kawasan input, tekanan dekat input mesti sama dengan tekanan dekat output. Yang ni prinsip Pascal. Ni prinsip Pascal. Sebab kita dekat bekas yang tertutup, bendalur. Lepas tu tekanan pula, formula dia F bahagi dengan A. So F1 bahagi dengan A1 sama dengan F2 bahagi dengan A2. Yang ni adalah formula prinsip Pascal juga, sama lah. So boleh guna formula ini. So kita nak tengok berapa banyak F2 ni, besar dia berapa kali ganda daripada F1. So kita nak cari F2 kan. So kita pindahkan A2 ke sini. So F2 sama dengan F1 bahagi dengan A1 darab dengan A2. Maka kita nak buat F2 ni dalam sebutan F1. Dia berapa kali ganda F1. So kita susun semula. A2 ni bawa ni atas. A2 bahagi A1 darab dengan F1. So berapa kali ganda? Berapa banyak kali ganda ni lah. Yang ni kita panggil pergandaan daya, nama dia. Faktor pergandaan. Faktor pergandaan.
So dia ratio, dia adalah nisbah luas output dengan luas input. So kalau luas output ni 2 kali ganda besar daripada input, maka daya kita pun 2 kali ganda besar. Macam itulah dia adalah berkadar langsung, berkadar terus, directly proportional. Okey, so setakat ni faham? Boleh jelas tak formula ni semua? Kita ada formula prinsip Pascal ni dengan formula faktor pergandaan. Dua-dua boleh guna. So agaknya faham tak setakat ni? Faham? Very simple saja. Formula pun tak susah. Dia mudah saja. So kita tengok aplikasi dia. Tadi kita kata sistem hidrolik kan. Sistem hidrolik ni ada banyak lah contoh dia. Contoh kat sini yang pertama adalah brake hidrolik. So brake hidrolik maksudnya dia guna minyak lah kan. Pernah dengar tak minyak brake kan orang kan waktu repair kereta kan ada orang kata kita kena tukar minyak brake ke apakah. So yang tu maksudnya dia nak nak maintenance lah brake kita ni supaya lagi cengkam, lagi kuat lah. So kita kena tukar minyak brake tu. Ataupun kadang-kadang kawasan pipe ni ada berlaku kebocoran, maka kita kena replace pipe tu dengan kita masukkan brake yang baru, minyak brake yang baru. So macam mana dia berfungsi ni? Dia berfungsi macam ni. So kat sini ada pedal brake ni, selalu kita tekan lah guna kaki kan, kita apply daya, force. Maka silinder induk ni kita kata input kita tu lah, piston input kita. Piston input ada area lah, ada luas. Luas dia A1. Okey, kalau kita tengok, kita apply daya dan kita apply dekat silinder input yang ada luas kan. Luas dia A1, maka menghasilkan tekanan. So tekanan ni dekat kawasan yang lain semua kawasan yang tertutup, bekas yang tertutup ada minyak brake, bendalil lah kan. Maka prinsip Pascal apply lah dekat sini digunakan. Maka prinsip Pascal kata apa? Apabila tekanan dikenakan kepada sesuatu bendalil yang di dalam bekas yang tertutup, maka tekanan tu dipindahkan secara seragam semua arah. Maka tekanan yang sama juga berlaku dalam pipe-pipe ni. Semua dalam pipe ni yang mengandungi minyak brake tadi. Sampailah dekat dekat piston output. Sampai dekat piston output, maka tekanan tadi bertukar menjadi daya. Sebab piston output ni pun ada luas dia kan. Maka tekanan tadi yang sama daripada brake tadi, pedal brake tu menukarkan tekanan tadi kepada daya. Daya tu dia mencengkam roda tu lah, cakra brake ni. Dia mencengkamkan tayar tu, maka tayar tu berhentilah bergerak. So sama jugalah dengan yang belakang tu, kita panggil silinder hamba ni dengan silinder induk. Silinder hamba ni slave cylinder lah, slave silinder yang ni adalah output. Sebab dia hamba, dia output. Silinder induk ni main silinder ni yang besar lah, silinder yang besar. Okey, so ada banyak silinder hamba kat sini. Ada 4 tayar, 4 lah silinder hamba tu. Okey, yang tu untuk brake hidrolik, dia mengaplikan prinsip Pascal. Okey, kalau kita tengok jet hidrolik juga. Jet hidrolik adalah tugas dia nak mengangkat benda yang berat. Supaya kita nak tukar tayar kan, nak ganti tayar kan, kita kena angkat kereta tu tinggi sikit. Bukan angkat tinggi sangat pun, tinggi sikit je supaya kita boleh buat keluar tayar tu kan. Maka apa yang kita kena buat, kita guna jet hidrolik. Jet hidrolik ni pun kalau kita tengok dekat sini, nampak tak dia ada bendalil hidrolik tu kan, cecair hidrolik, minyak lah. Bukan air, biasa-biasa dia minyak, sejenis minyak. Okey, so kat sini kita ada takungan bendalil, dia simpan bendalil tu, bendalil minyak tu. So kat sini ada pemegang jack. Lepas tu kita ada omboh yang besar dekat sini, omboh yang kecil kat sini. Omboh yang kecil dekat sini adalah input. Input kita, manakala omboh yang besar ni output lah, output. Maka daya kita tekan brake ni brake pula, pemegang jack ni kita tekan, kita kenakan daya lah. Kita kenakan daya dekat omboh kecil, dekat kawasan input yang mengalami luas yang kecil kan. Maka dia menyebabkan tekanan yang besar kan. Tekanan F bahagi dengan A. Kalau A ni sangat kecil, maka kita punya tekanan besar lah, sebab dia berkadar songsang kan, inversely proportional. So tekanan besar dekat sini,
dekat umbuh kecil tu. Maka tekanan tu dia juga mengenakan tekanan dekat bendalir tu, bendalir hidrolik tu. Hidrolik ni dalam kawasan yang tertutup, bekas yang tutup. Maka prinsip Pascal kata apa? Bila tekanan dikenakan pada bendalir dalam bekas yang tertutup, dia dipindahkan secara seragam semua arah. Maka tekanan yang besar tadi tu pun berlaku jugalah dalam paip-paip semua ni lah. Maka benda yang nak buat jet hidrolik ni pun kena buat benda daripada yang kuat dan tahan lasat, supaya dia tak kembang ke, tak jadi macam belon ke apa. Tak ada lah, dia masih lagi mengekalkan bentuk yang sama. Maka tekanan tu dapat dipindahkan secara efisien lah. So semua tekanan yang kuat dalam pipe-pipe ni sampailah dekat kawasan output kita ni, kat umbuh yang besar ni ada luas yang baru, luas yang lagi besar. Maka dia menjadi menggandakan daya lah kan. So tekanan tadi yang tinggi tu dia bertindak pada luas yang besar, menyebabkan menghasilkan daya yang lebih besar. So kita tengok tadi pergandaan dia adalah A2 bahagi dengan A1. So tengoklah berapa banyak luas umbuh besar tu dengan umbuh kecil tu, ratio dia berapa banyak tu jugalah daya dihasilkan pada output. So luas yang ni akan menghasilkan luas yang lagi besar. Dia boleh mengangkat kereta ni tinggi sedikit, maka kita boleh tukar tayar kita yang pancit ni ke apa. Okey, so setakat ni faham tak dua aplikasi ni, brake hidrolik dengan jet hidrolik? Faham So yang tu saja. Pastikan tahulah nak explain dalam exam nanti, soalan essay lah selalunya. Kadang-kadang dia keluar soalan brake hidrolik, kadang-kadang jet hidrolik. Macam tu lah antara dua ni. Kadang-kadang dia keluar macam ni, yang simple ni pun boleh explain. So yang pertama nak explain dia, pastikan ada daya dekat input dengan luas dekat input tu menghasilkan tekanan lah kan. Tekanan tu dikenakan kepada cecair hidrolik. Lepas tu prinsip Pascal, dia kata apa? Tekanan dipindahkan secara seragam semua arah. Lepas tu dekat output pula ada luas yang baru, maka menyebabkan tekanan tu bertukar menjadi daya yang baru, yang lagi tinggi, lagi besar. Ikut ratio dia adalah luas tu, A2 bahagi dengan A1, dinamakan sebagai faktor penggandaan. Tu je cara nak explain dia. Samalah kita boleh apply juga dekat brake hidrolik dengan jet hidrolik. Cuma kita ubahlah ayat kita tu. Tadi kita guna input dengan output, sekarang kita gunalah silinder induk dengan silinder hamba, main silinder dengan slave cylinders. Ataupun dekat jet hidrolik ni kita guna piston, small piston dengan big piston, dengan umbuh kecil dengan umbuh besar. Macam tu sajalah, kita ubah sikit lah kita punya kata apa, ayat kita tu jadi ayat yang lagi spesifik. Macam tu lah. Ok, so kita tengok contoh supaya kita nak buat pengiraan menggunakan prinsip Pascal. So kita ada sistem hidrolik yang ringkas dekat sini. A, hitungkan faktor penggandaan. Faktor penggandaan tadi A2 bahagi dengan A1. K sama dengan A2 bahagi dengan A1. Maka K ni constant je lah kan. Pemalar nak terus buat A2 bagi A1 pun tak apalah. So A2 kita adalah 50 cm kuasa 2 bahagi dengan 10 cm kuasa 2. So pastikan bila nak kira faktor penggandaan ni, area kita, luas kita unit yang sama. Unit yang sama baru kita boleh kira lah. So yang ni cancel, ni pun cancel, 5 bahagi 1 5. So tak ada unit. Akhir sekali benda ni tak ada unit. So yang ni adalah faktor penggandaan dia. Maksudnya daya yang dihasilkan nanti ada 5 kali ganda besar. So kita boleh dah lah kira B kita tu. F2 kita adalah 5 darab dengan F1. So 5 darab dengan 12 Newton akan dapat 60 Newton. Faham tak? Faham So yang ni saya tak guna lagi yang F1A1 tu kan. Sebab yang ni sebab dia suruh kira faktor penggandaan. Maka saya terus boleh guna konsep ni yang mengatakan daya yang output adalah berapa banyak kali ganda dengan daya input. Tapi kalau saya nak guna F1, A1, F2, F2 boleh tak? Boleh juga. Cuba kita masukkan tengok. Kita nak F2 kan, maka A2 bawa macam ni. F2 sama dengan F1 bahagi dengan A1 darab dengan A2. So F1 kita adalah 12. 12 bahagi 10 darab dengan 50. So 12 bahagi 10 darab dengan 50. Kita
kita akan dapat 60 juga, 60 Newton. So ada dua cara nak guna yang formula asal ni ataupun nak guna kaedah faktor pergandaan. Yang mana-mana lah jawapan masih sama. Okey, so kita tengok pula soalan yang kedua. Daya input sebuah brake sistem hidrolik ialah 60 Newton. Yang ni F1 lah. So F1 kita 60 Newton sebab dia kata daya input di silinder input dengan luas kerata rentas 0.8 cm persegi. So ni A1 0.80 cm persegi. Berapakah luas kerata rentas silinder output? Maksudnya A2 berapa untuk menghasilkan daya membrake 840 Newton. So dia tak kata daya output ke apa, tapi kita tahulah, kita faham yang ni adalah daya output dia. F2 lah maksudnya 840 Newton. So yang ni kita gunalah formula F1 A1 kita tu sama dengan F2 A2. So dia nak suruh cari A2 kan. So kita kena buat A2 sama dengan F2 bahagi F1 over A1. So yang ni semua bawa mai tukar duduk sini, yang ni bawa mai sini lah. So F2 kita adalah 840 F1 A1 60 bahagi 0.8. So kalau kita kira yang ni 2 bagi 0.8, lepas tu 840 bagi, dapatlah 11.2 cm persegi. Dapat tak? 60 bagi 0.8 440 bagi hasil. Dapat tak yang saya kira ni? Okey, so pastikan tekan ke kereta dengan betul lah. Okey. So sebagai latihan, kita ada berapa soalan sini? Ada 4 soalan dulu. 4 soalan. Saya kecilkan lah. Kita nampak 4 soalan ni buat lah dulu, try dulu. Okey, so kita cek jawapan. Untuk soalan yang pertama, nyatakan prinsip Pascal. So prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalir tertutup. Kena cakap lah semua ni tertutup, sebab kalau terbuka dia tak boleh jadi lah. Dia kena bendalir yang tertutup menyebabkan tekanan yang dikenakan ke atas bendalir tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalir itu. Yang ni adalah prinsip Pascal. Mesti bendalir tu tertutup dalam bekas lah. Okey, nombor 2, huraikan bagaimana sebuah mesin hidrolik mencapai penggandaan daya dengan mengaplikasikan prinsip Pascal. So tak kisahlah kita pilih saja apa-apa mesin, kita generalizekan dia, kita umumkan dia. So kita kata yang pertama, daya kecil dikenakan pada umbuh input luas, mempunyai luas A1. So ini daya kecil ni kita buat F1 ke. F1 dikenakan pada umbuh input punya luas A1. So tekanan dihasilkan pada umbuh input dan dikenakan pada bendalir tertutup. Okey. So lepas tu apa akan berlaku? Prinsip Pascal lah. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan itu akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalir tertutup. Okay, so bila dia sampai dekat umbuh output, di umbuh output tekanan yang sama menyebabkan
Tak, kita kena sebut luas juga. Tekanan yang sama pada luas A tu menyebabkan daya F tu terhasil dengan penggandaan A2 bahagi dengan A1. Okey, yang tu dia. Pertama, daya kecil F1 dikenakan pada on-board input mempunyai luas A1. Tekanan dihasilkan pada on-board input dan dikenakan pada bendala tertutup. Lepas tu prinsip Pascal, tekanan akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendala tertutup. Lepas tu dekat output, tekanan yang sama pada luas A2 menyebabkan daya F2 terhasil dengan penggandaan A2 bahagi dengan A1. Okey, soalan nombor 3. Daya input, so F1 kita lah, sama dengan 4.0 Newton bertindak pada omboh dengan luas permukaan 0.5. So luas ni kita katakan luas input lah, A1 sama dengan 0.5 cm persegi. Hitungkan daya output F2 sama dengan apa yang terhasil pada omboh dengan luas permukaan 6.4 cm persegi. So ni adalah luas output kita lah, 6.4 cm persegi. So kita guna F1A1 sama dengan F2A2. Maka F2 kita susun semula, A2 kita buat macam ni lah, F1 bahagi A1 darab dengan A2. So F1 kita 4.0 bahagi 0.50 darab dengan 6.4. So kita akan dapat jawapan 4 bahagi 0.5 darab dengan 6.4, 51.2 Newton. F2 kita dapat tak ni jawapan ni, 51.2 Newton. Dapat? Dapat. Okey. So nombor 4 pula, sebuah picagari kecil. Picagari ni syring lah, bahasa Inggeris syring, yang dok injek orang tu, injek vaksin, picagari lah, berdiameter omboh 1.5 cm. So diameter omboh ni maksudnya diameter input lah kan. So kalau syring tu bentuk dia macam ni. So kita ada tempat tekan kita tu, kan ni lah omboh dia. Ni dalam ni semua kita ada cecair lah kan, cecair. So yang ni adalah sistem input kita. Output kita dekat bawah ni. Ni output. Okey, so diameter omboh dia 1.5 cm tu diameter. Diameter. Berapakah diameter bagi picagari besar? Maksudnya picagari kecil ni dia ada satu lagi hose ke, getah ke yang disambung kepada picagari yang lagi besar, syring lagi besar. Maksudnya omboh dia lagi besar lah. Dalam ni pun ada cair yang sama. Maka yang ni kita kata prinsip Pascal lah, sistem hidrolik kan. Yang ni sistem hidrolik dalam bendala yang tertutup. Okey, so ni output kita lah. So tadi kita kata output dekat sini kan, tapi sekarang dah ubah lah sebab dia dah sambung kepada satu benda yang baru. Maka output kita dekat hujung sekali, yang baru lah, yang besar ni. So kita nak cari diameter dia berapa, diameter yang diperlukan untuk menggandakan daya daripada 6 kepada 72. So kita kira dululah faktor pergandaan kita tu. F2 bahagi dengan F1 sama dengan 72 bahagi dengan 6. 72 bahagi 6 dapat 12 kali ganda. Maka area kita tu ratio dia A2 bahagi A1 mesti 12. Maka A2 sama dengan 12A1. So 12A1 kita, dia tak bagi area kan, dia tak bagi luas, dia bagi diameter. So kena guna pi R tu lah, pi J kuasa 2 tu. So pi J kuasa 2. So 12 pi ni jejari kan, jejari diameter 1.5, jejari bahagi 2 lah, 0.75 kuasa 2. So kita buat bracket yang baru ni, 12 ni. So jawapan dalam bentuk pi pun tak apa. So 12 darab 0.75 kuasa 2, 6.75. Kita akan dapat 6.75 kan, A2 dia. So tapi dia nak suruh cari diameter saja. So ini adalah pi J kuasa 2 juga ni. So pi 6.75.
So pi cancel. So J kuasa 2 sama dengan 6.75. J saja adalah punca kuasa 6.75. So punca kuasa 2.598 cm. Diameter 2 kali ganda kan, darab 2. Dapatlah 5.1962 cm. Okey, faham tak benda ni? Nampak macam complicated tapi dia matematik je. Dia nak suruh cari diameter. Boleh? Clear? Clear, ha? So the rest is the mathematics je benda ni. Kena pandai lah sikit. Formula dia, formula circle lah, formula bulatan punya ruas pi J kuasa 2. Tapi dia bagi dalam bentuk diameter, kita kena tukar dalam bentuk jari lah, bahagi 2. Tapi jawapan dia nak diameter juga, kena darab 2 at the end. Ok, so nombor 5 dengan nombor 6 kita buat sama-sama soalan ni. Ok, sebuah beban mempunyai berat 1125 Newton. Ombos besar mempunyai luas 18.0 cm persegi. So beban berat 1125 ni maybe output lah. So ombos besar ni output juga. Manakala ombos kecil mempunyai luas 1.2 input lah. Berapakah daya yang diperlukan untuk mengangkat beban itu menggunakan sistem hidrolik? Selalunya kita susun ombos kecil sebagai input, ombos besar sebagai output kan. So kita tulis dulu F2 kita adalah 1125 Newton. Kita punya A2 kita 18.0 cm persegi. A1 kita adalah 1.2 cm persegi. Dia so kira F1. F1 berapa? So F1 A1 sama dengan F2 A2. So dia nak F1 A1 bawa mai sini. F2 A2 darab dengan A1 sama dengan F1 lah. So F2 kita adalah 1125 bahagi 18.0 darab dengan 1.2. So 1125 bahagi 18 darab 1.2, kita akan dapat 75 Newton F1. Kira tengok dalam kalkulator betul tak 75? Dapat juga. Dapat, ha? Ok, so nombor 6 pula, dia tak bagi ayat apa-apa, kita kena faham sendiri lah daripada gambar ni. Dia suruh hitungkan F2. F2 kita ni output lah kan. Output. So again dia bagi diameter. So kita buat F1 A1. Ataupun kita buat macam ni lah, guna kaedah penggandaan tu lagi senang kot. So kita buat A2 bahagi dengan A1. So pi J kuasa 2, pi J kuasa 2 kan. Yang ni J2, J1. So potong-potong pi. So kita buat J2 kuasa 2 dengan J1 kuasa 2. So J2 2.5 bahagi 2 1.25 kuasa 2 bahagi D1 kita 1.0 bahagi 2 0.5 kuasa 2. So 1.25 kuasa 2 bahagi dengan 0.5 kuasa 2, kita akan dapat 6.25 kali ganda. Dapat tak dulu benda? Dapat juga. Dapat 6.25. So nanti daya dia akan mengganda sebanyak 6.25 kali daripada F1. So F2 sama dengan 6.25 darab dengan F1. So 6.25 darab dengan 3. So akan dapat F2 kita tu darab 3 18.75 Newton. Okey. So dapat tak 18.75? Dapat juga. Dapat, okey, nombor 7. Nyatakan ciri cecair hidrolik yang baik. So tadi tak sebut tadi ciri-ciri cecair tu. Kita sebut bahan kat luar tu kan, bekas tu kena tahan rasak lah. Tapi cecair tu macam mana pula? Kena guna air ke? Boleh tak guna air? So tak digalakkan menggunakan air. So kita kena tengok ciri-ciri tu. Ciri yang pertama dia tidak mudah meruap. Maksudnya takat lebur dengan takat didih yang tinggi. Takat didih sajalah kat sini. Takat didih yang
tinggi. Itu maksudnya tidak mudah meruap. So takkanlah lagi kalau panas sikit letak dekat luar kan, kita nak tukar tayar pancit dekat waktu tengah hari guna jet hidrolik tu, tiba-tiba cecair tu semua dah jadi wap dah, tak boleh dah lah nak guna. So kita kena buat dia benda yang tahan, bukan tahan, takat didih dia kena tinggi supaya dia tidak mudah meruap. Itu ciri yang pertama lah. Ciri yang kedua, dia mesti berketumpatan rendah. Maksudnya dia ringan, mudah dibawa di mana-mana lah. Bukan kalau air tu berat, kalau minyak tu ringan kan, berketumpatan rendah, maka sesuai lah. Okey, lagi satu, dia mesti tidak mudah terbakar. Maksudnya minyak juga, tapi minyak tu tak ada lah menyebabkan kebakaran kan. Bahayalah juga kalau kita letak dekat kawasan yang panas, tiba-tiba meletup pula benda tu, tak boleh lah. So tidak mudah terbakar ni benda yang asing daripada takat didih yang tinggi tadi. Takat didih ni supaya dia tak jadi wap, yang ni supaya dia tidak terbakar. Okey, so tu 3 ciri cecair hidrolik lah yang baik. So kalau kita cek air dia mudah meruap sebab takat didih dia tu 100 darjah Celsius. Tapi tu takat didih lah, memang kita kena capai suhu 100 darjah Celsius, tapi dia mudah tersejat juga air tu walaupun dia belum lagi 100 darjah Celsius kan. Jadi waktu sains hampa belajar tu lah, air dia mudah meruap, dia mudah tersejat, maka tak sesuai jugalah jadi cecair hidrolik. Berketumpatan tinggi pula tu air, dia berat lah, tu tak boleh. So tapi dia tidak mudah terbakar lah, yang tu saja yang dia baik. Kalau kita guna cecair minyak hidrolik yang tertentu, yang spesifik, bukan minyak masak ke apa, dia tidak mudah meruap. Satu, dia berketumpatan rendah, dan dia tidak mudah terbakar. Walaupun dia minyak kan, bunyi minyak macam boleh terbakar kan, tapi dia mesti tak boleh terbakar. Supaya keselamatan lah, faktor-faktor keselamatan. Okey, nombor 8, apakah kebaikan sistem pneumatik berbanding dengan sistem hidrolik? So pneumatik ni apa benda? Pneumatik ni guna gas, hidrolik ni guna cecair, tapi dia bendalir. Dua-dua ni kan bendalir yang tertutup lah, tertutup. Maksudnya dua-dua guna prinsip Pascal. Pneumatik guna prinsip Pascal, hidrolik pun guna prinsip Pascal. Cuma dalam SPM kita hanya belajar sistem hidrolik lah, tapi ada juga sistem pneumatik. So apa kebaikan dia? Kenapa ada juga sistem pneumatik? Kenapa tak semua guna sistem hidrolik? So kebaikan dia yang pertama, pneumatik dia guna gas kan. Gas tu gas apa? Gas udara biasa lah, bukan gas macam gas memasak tu, tak lah. Gas udara biasa, udara yang kita sedut tu. So dia lagi bersih. Dia bersih sebab kalau berlaku kebocoran, sistem hidrolik ni guna minyak kan. Minyak tu tertumpah, susah kita nak bersihkan kawasan tumpah minyak tu, dia akan meninggalkan bekas lah. Tapi kalau gas udara biasa, kalau kita berlaku kebocoran, dia tak ada lah menyebabkan pencemaran ke apa ke kan. Dia hanya keluarkan udara lah, udara tu yang kita sedut pun, maka dia bersih lah, dia senang dibersihkan. Okey, dia bersih lah, dia punya sistem tu overall bersih. Lepas tu dia punya kos dia rendah, sebab kita guna gas saja. So kita nak maintenance, kita nak nak baik pulih kan, kita hanya isi udara. Daripada kita nak beli minyak hidrolik ni susah nak cari kan, maka kos dia rendah lah. Itu je kebaikan sistem pneumatik. Lagi satu, dia ringan juga, mudah dibawa di mana-mana. So sebab gas kan ringan lagi daripada cecair, maka dia ringan lah, dia mudah dibawa. Daripada jet hidrolik tu kira berat jugalah, sebab besi kan, dia buat daripada besi, semua tu berat juga. Pneumatik ni dia besi dia tu kurang sikit lah, dia tak perlu tahan lasak kuat sangat. Hidrolik ni kena tahan lasak. Okey, tu je untuk kebaikan sistem pneumatik. Okey, setakat ni faham topik prinsip Pascal?